surah apa pun mula dengan bismillah kecuali surah Bara'ah. Itu cerita perang. Jadi surah Bara'ah tu, surah Taubah tu, kata ulama tak mula dengan bismillah. Di antara sebabnya sebab surah itu ada menceritakan tentang peperangan. Peperangan kan bergaduh, berlawan, bertikam, pancung dan sebagainya. Jadi bismillah ni maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi tak sesuai dimulakan dengan bismillah. Sebab surah Bara'ah ni dia banyak menceritakan tentang perang. Perang kan bergaduh, bertikam apa semua kan, pancung. Kata ulama ada punya hujah ada begitu. Sebab tu tak mula dengan bismillah. Okey. Bismillah mula dengan. Tiba-tiba aja dengan. Seolah-olah macam ada ayat sebelum. Macam kita lah, kalau kita sebut apa-apa kan, sebut ayat apa-apa dulu, kemudian baru dengan. Saya makan nasi dengan lauk. Dengan tu duduk tengah-tengah. Ada dulu perkataan dulu, saya makan nasi dengan lauk. Ada perkataan saya makan nasi dulu. Kemudian baru dengan lauk. Saya beli barang itu dengan, ada perkataan sebelum. Tapi bismillah ni tiba-tiba terus dengan nama Allah. Mana ayat sebelum? Maka para alim ulama kata, sebelum tu adalah berkaitan dengan perbuatan kita lah. Okey, kita nak baca. Aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku nak baca ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku nak tulis. Aktubu bismillahirrahmanirrahim. Aku nak tulis dengan nama Allah. Aku apa lagi? Aku nak belajar. Adrusu. Aku nak belajar. Aku nak belajar bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkataan sebelum tu adalah bergantung pada perbuatan kita. Kita nak buat apa? Pulang kat kita. Nak baca ke, nak menulis ke, nak makan ke, akulu ke, nak makan. Apapun perbuatan kita, maka bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kaitan makna dengan pada bismillah. Habis. Okey, selesai. Kemudian kaf. Tadi ba tadi huruf khafat makna dengan. Ada panggil huruf khafat. Kemudian kaf huruf khafat. Kaf li tamsil. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi Ustaz ajar tu. Mana seperti. Kali tamsil mana seperti. Kemudian tak usah laju juga sikit ya. Lam makna milki. Lam makna lil milki. Lam makna milik. Lam makna milik. Itu dia antara huruf-huruf khafat yang menjadi tanda bagi isim. Ni cara nak mengaji nahwu kaedah macam ni, urang macam ni, lambat ni. Ustaz tahu tuan-tuan perempuan tak siapa-siapa nak tahu bahasa Arab, tapi nak kena lalu benda ni sikit-sikit lah. Okay. Jadi huruf khafat Ustaz bilang tadi min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, kaf, lam. Bila ada huruf ni di depan kalimah, maka kalimah selepas tu adalah kalimah isim. Dalam Quran banyaklah, kalau nak cari memang banyak. So, perhatilah kalau ada kaf, kal jibali, kal kalbi, apa ni? Kasyajarati. Semua tu mana seperti ya. Kasyajarati seperti pokok, kal jibali seperti bukit, kal insani seperti manusia, kal hayawani seperti mana? Haiwan. Kal apa ni? Kal banyaklah. Cuba tengok kaf dalam Quran banyaklah. Itu asfim makul. Ka'asfim makul seperti mana? Daun yang dimakan ulat. Di kaf yang mana seperti ni biasanya dia badan atas. Ya, itu kaf huruf khafat tanda isim. Lam pun sama, lam lil milki. Macam alhamdulillahi, lillah. Asal dia ilahun, tapi bila ada lam lillahi. Bagi Allah, milik bagi Allah. Lillah. Banyak dalam Quran. Itu lam huruf khafat, tanda bagi isim.
Kalau masuk pada isim dhamir, dia tak berubah dhamir. Lahu, dia tak berubah, dia tak jadi lahi. Dia tak, kalau laha, lam yang masuk pada isim pada dhamir, dia tetap baca laha, dia tak baca lahi. Lahum, bagi mereka, dia tetap lahum, dia tak baca lahi. Lahimu, dia lahum tetap. Sebab isim dhamir ni adalah dia mabni, dia tak berubah. Lahum, lahi, laha, apa lagi? Laka, lakuma. Yang berhubung dengan lam tu semua tu dhamir, dia tak berubah, dia mabni. Sebab biasanya lam ni dia kena baca dengan baris bawah. Lillahi, lil milki. Dia kena baca itu, tapi untuk dhamir dia tak berubah. Dia tetap lahu, laha, laka, lakuma. Tak berubah nah. Okey, seterusnya wa huruful qasami dan huruf qasam. Nak kena isi adalah masuk huruf qasam, itu huruf sumpah. Wahia waw, huruf waw, wallahi, ba billahi, ta tallahi. Semua tu beri maksud makna demi. Demi. Macam wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu demi masa. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Waw yang mana sumpah itu waw makna qasam. Waw tanda isim. Baik, seterusnya al-fi'lu ni semua dah mengaji semua ni sebagai nota untuk kita boleh buat rujukan dan kita boleh bincang-bincang sama anak-anak cucu lah. Al-fi'lu itu fi'il. Fi'il ni maknanya perbuatan. Dalam Quran ni banyaklah jenis-jenis perbuatan. Banyak. Untuk baca Quran, jumpa perkataan yang terjemah jenis perbuatan-perbuatan itu fi'il. Kerana bahasa Arab ni dia berpusing antara tiga ni ya. Isim, fi'il, huruf. Tiga ni je. Okey, fi'il iaitulah tanda dia qad. Qad qamatis salah. Ada qad, maknanya qamat itu adalah perkataan fi'il. Qamat bermaksud berdiri. Qad qamatis salah, sesungguhnya berdirilah untuk solat. Mana nak itu orang qamat kan? Qamat. Maka kita adalah qamat itu adalah fi'il sebab ada qad. Qad maknanya sesungguhnya. Kalau masih ingat, qad merupakan qad apa? Qad li taukid. Makna sesungguhnya. Qad memberi maksud sesungguhnya. Qad qamatis salah, sesungguhnya beginilah akan solat. Maknanya dia nak diri solat lah. Tu. Qad qamatis salah. Qamat itu adalah kataan fi'il sebab ada qad. Qad aflahal mu'minun, samalah qad. Seterusnya sin. Sin ada masuk pada perkataan fi'il saya'lamun. Saya'lamun asal dia adalah perkataan alima. Sin tambah ya tambah waw dengan nun di belakang tambah sebab memberi masuk jamak muzakkar salim. Sin itu tanda fi'il. Bermaksud ya'lamu adalah fi'il tambah dengan waw dengan nun jamak. Jadi terjemah ada selagi akan mengetahuilah sekalian mereka. Alima asal dia apa? Alima asal dia tu. Alima makna mengetahui. Alima. Di perkataan saya'lamun asal 3 hurufnya iaitu alima. Jadi kita kena pandai cari perkataan asal, huruf asal. Sin tambah ya tambah ya huruf mudhari'. Waw dengan nun adalah huruf tanda jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ini ustaz ajar ni senang. Tengok perkataan, sebut nama, bahas sikit-sikit je. Tak payah pening-pening. Tonton cuma follow cakap ustaz. Follow, dengar, faham. Itu je.
Ustaz nak bagi biasa dengar, biasa jangan fikir dalam-dalam sangat. Nanti takut pening. Kesian kawan-kawan yang baru-baru belajar kan. Ustaz tahu tuan-tuan puan yang baru belajar ni, oh pening lah Ustaz, pening. Yang pening tu dia ikut je suara Ustaz tu. Yang Sekarang ni Ustaz nak supaya tuan-tuan puan dengar je suara Ustaz, dengar, ikut je. Tak apa, ikut, dengar, ikut, ingat-ingat je. Tak apa, jangan fikir dalam-dalam. Sebab Ustaz faham sangat bila ngaji kaedah lebih-lebih ni, dia jadi pening. Ustaz tahu. Jadi pelan-pelan. Saya'lamun, ada sin. Sin tu tanda fi'il mudhari'. Sin tu tanda fi'il. Ya tu adalah tanda fi'il mudhari'. Saya'lamun asal dia adalah alima. Ada dia alima. Alima makna mengetahui. Saya'lamun selagi akan mengetahuilah sekalian mereka. Sebab ada wa dengan nun tu tanda jamak muzakkar salim. Tuan-tuan dengar perkataan yang tak pernah dengar lagi tu, tulis. Tulis je, buat cantik, buat sebagai nota contoh-contoh kita, akhirnya kita akan ingat balik apa yang kita dah tulis. Okay, seterusnya saufa tanda fi'il juga, iaitu saufa ta'lamun. Jumpa perkataan dalam bahasa Arab dalam Quran ada saufa kat depan, itu adalah depan tu adalah perkataan fi'il. Saufa ta'lamun. Nanti kita jumpa dalam surah At-Takasur, jumpa lah saufa ta'lamun. Cuma beza antara sin dengan saufa ni, sin memberi maksud masa yang hampir, saufa memberi maksud masa yang jauh. Tulis dulu. Sin memberi maksud masa yang hampir, saufa memberi maksud masa yang jauh. Masa hampir ni bila? Masa hampir ni berlaku sekejap lagi ke ataupun berlaku dalam tempoh dalam dunia ni. Itu tengok keadaan ayat lah, tengok keadaan ayat, tengok keperluan maksud ayat tu. Tapi sin memberi maksud masa yang hampir, iaitu masa mungkin berlaku sekejap lagi, berlaku dalam masa terdekat ni, ataupun berlaku dalam masa tempoh di dunia ini. Itu boleh guna dengan sin. Tapi kalau saufa ni Allah memberitahu bahawa masa yang jauh iaitu masa di akhirat. Tahu bila? Tahu di akhirat nanti. Saufa ta'lamun. Sebab tu saya kata dia bergantung kepada pemahaman ayat tersebut. Okey, tak apa. Catat yang dulu, jangan pening-pening. Kemudian ta ta'nis sakinah. Nak kena fi'il juga, iaitu ada ta ta'nis sakinah. Ta, huruf ta, ta'nis yang beri maksud mu'annas. Kataan tu perkataan mu'annas. Kalaulah perkataan itu berkaitan dengan perempuan, itu memang tak apalah, betul lah tu. Udahlah makna perempuan. Kemudian perkataan tu pula, perkataan mu'annas, lagi kuat lagi lah. Perkataan itu memberi maksud perempuan. Macam syajarah, pokok. Ada ta meruta itu memberi maksud mu'annas. Sayyarah. Jadi mana ada kereta perempuan, pokok perempuan, tak ada. Itu memang kalimah mu'annas. Sebab tu saya kata, kalau perkataan itu memang perkataan mu'annas, makna pun makna perempuan, tak apa, memang sesuai lah, panggil mu'annas. Ada juga perkataan tu perkataan dia mu'annas, tapi dia bukan merujuk pada perempuan. Macam tadilah syajarah, pokok. Kan? Sayyarah, kereta. Takkan kereta perempuan, kereta lelaki, tak ada. Sama aja. Sebab tu kita kena tahu bahasa Arab ni kalau ada tanda ta'nis itu merujuk pada perkataan mu'annas. Perkataan mu'annas dan juga dia juga sebagai tanda fi'il. Contohnya zahabat. Zahabat maksudnya telah pergi ia. Ia di sini merujuk pada perempuan. Kalau dalam ayat yang panjang-panjang tu, mungkin kisah seorang perempuan yang pergi. Nama dia, wallahualam nama apa? Maryam ke, Aisyah ke apa ke. Dia guna zahabat. Zahabat tu adalah fi'il. Sebab ada ta ta'nis. Ikut je. Jangan pening-pening. Okey. Ustaz,
Tatak Ya. ni tu dia mesti sukun ke? Betul. Dia mesti sukun, itu Dia baru mesti mati. sukun. Mesti sukun. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Yang Ustaz bagi contoh syajarah, sayyarah tu itu Ustaz nak bagi tahu itu perkataan muannas. Itu berkaitan isim yang bermaksud perkataan tu kalimah muannas, isim muannas. Yang ini adalah fi'il yang ada ta ta'nis bermaksud kataan itu kataan fi'il sebab ada ta ta'nis. Zahabat. Zahabat asal daripada zahaba. Zahaba. Zahaba makna telah pergi. Ada juga zahaba makna hilang. Sebab tu Ustaz kata bahasa Arab ni dia kadang-kadang kataan sama tapi makna macam-macam. Zahaba makna pergi, zahaba makna hilang. Pergi kan hilang kan? Kan kadang-kadang kita tak cakap mana pergi pula ni. Itu tak boleh betul lah kan? Tapi kadang-kadang pernah lah kita cakap mana hilang pula ni. Betul tak? Kadang-kadang kita ubah bahasa pergi dengan hilang tu sama aja sebab time kita tak marah kita kata mana pergi. Time marah mana hilang ni. Kan? Padahal maksud kita mana pergi, tapi kita kata mana hilang. Jadi zahaba boleh pakai mana pergi, boleh pakai mana hilang. Lenyap. Sebab tu Allah sebut pada dalam Quran. Ustaz cuba nak kaitkan Quran. Innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Ada tak perkataan zahaba dekat ayat Ustaz baca? Innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Ada tak? Perkataan zahaba. Hibnat. Alhamdulillah dah dapat tangkaplah perkataan tu. Macam itulah. Jadi bahasa Arab ni bila Ustaz kata zahaba dah bukan semestinya nak cari perkataan zahaba. Tak ada pun Ustaz baca tadi innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Tak ada zahaba pun. Maknanya bukan Ustaz nak perkataan zahaba tu, Ustaz nak cari perkataan yang ada perkataan tu asal dari zahaba, iaitu yuzhibna sayyi'at. Perkataan tu dah berubah dah jadi mudhari', dah jadi ada nun taukid. Asal dari zahaba, innal hasanata, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, perbuatan-perbuatan kebajikan itu, yuzhibna sayyi'at, boleh menghilangkan, boleh menghapuskan perkara-perkara jahat. Boleh menghapuskan perkara-perkara dosa, perkara-perkara kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi cara kita nak padam dosa-dosa adalah kita buat baik. Walaupun kita tak istighfar waktu tu, tapi kita buat baik. Itu tanda bahawa kita menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil lah. Orang buat baik ni, banyak buat baik sebenarnya dia memadam dosa-dosa dia. Mana dalilnya? Innal hasanata yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, kebajikan itu boleh menghilangkan perkara-perkara jahat. Allahu Akbar. Okey. Yuzhibna itu ada perkataan zahaba. Okey, selesai. Fokus balik pada tanda tadi, iaitu ta ta'nis, iaitu zahabat. Zahabat adalah perkataan fi'il. Asal daripada zahaba, fi'il madhi. Fi'il madhi ada 14. Itu zahaba, zahabu, zahabat. Duduk nombor 4. Dia duduk pada mufrad, muannas, ghaibah. Mufrad, muannas, ghaibah. Jadi terjemahan dia, zahabat, telah pergilah ia seorang perempuan. Zahabat, terjemahan dia, telah pergilah ia seorang perempuan. Dalam zahabat ada isim dhamir, takdir. Yang keempat, wa huma, hum, hi. Ya, Pak. Zahabat, ya. Zahabat dia duduk pada kedudukan 4, yang nombor 4. Dengar zahaba, zahabu, zahabat. Dia duduk nombor 4. Jadi kedudukan dhamir dia wa huma, hum, hi. Ya. Dia memberi maksud seorang perempuan yang tidak ada di situ. Jadi terjemahannya ia seorang perempuan. Zahabat, telah pergilah ia seorang perempuan. Selesai. Okey, bagi mereka yang tinggi-tinggi tu tak apalah kan. Follow pelan-pelan. Ustaz nak raih yang bawah-bawah ni duk pening-pening. Okey. Okey, insya-Allah. Seterusnya alimat. Alimat pun sama macam zahabat lah. Fi'il juga lah. Sebab ada ta ta'nis. Kalau zahabat tadi asal dari zahaba. Kalau alimat
Asal dia? Alima. Alima maknanya mengetahui. Alim. Alima mana telah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui. Ya, alima campur dengan ta ta'nis jadi alimat. Telah mengetahuilah ia seorang perempuan. Sama macam Zahabat tadi ya. Dia duduk nombor 4. Alima ya'lamu. Okey. Alima tasrif fi'il madhi ya. Alima, alimu, alimat. Duduk nombor 4. Nombor 4. Dia semua sampai 14. Jadi dia duduk nombor 4. Iaitulah takdir dia, domain dia adalah hiya. Mufrad, muannas, ghaibah. Seorang perempuan yang tidak ada di situ. Sebab tu terjemahan dia alimat telah mengetahuilah ia seorang perempuan. Okay, seterusnya laisat. Laisat. Laisat ni asalnya laisa. Laisa ni dia laisa asalnya mana bukan. Bukan. Laisat. Laisa bukan ataupun tidak boleh juga. Jadi tambah dengan ta ta'nis laisat. Bukanlah ia. Kalimah tu kalimah dia sama macam fi'il dan ada ta ta'nis. Tapi maknanya bukan. Bukan. Laisat. Dia sama macam kataan fi'il, laisat. Jadi dia ada ta ta'nis. Boleh kita sebut kalimah fi'il lah. Sebab ada ta ta'nis. Bukanlah ia seorang perempuan. Tak ada lagi ayat sambungan tu, itu sebagai contoh dia ambil kataan pendeknya laisat. Bukanlah ia, yakni ia seorang perempuan. Okey, tak apa. Seterusnya huruf, selesai isim, selesai fi'il, selesai huruf. Huruf iaitulah ma la yasluhu, letak baris. Ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Catik baris hujung-hujungnya. Ma la yasluhu, hu letak. Ma'ahu, hu letak baris tu. Dalilu, lu letak. Ismi, mi letak. Wala dalil fi'li dan dalil fi'li. Huruf adalah ma ni kita kata kalimah. Ma mana kalimah? La. Tak apa boleh. Ma mana kalimah? La, yang tidak layak. La yaslu mana yang tidak layak. Kataan la yaslu tu yang tidak layak. Ma la yaslu kalimah yang tidak layak. Ma'ahu besertanya, bersamanya. Dalil dalil ismi, tanda-tanda isim. Maksudnya isim, maksudnya huruf dia tidak layak bersamanya ada tanda isim. Itulah huruf. Huruf ni dia tak boleh ada tanda isim, iaitu tanda baris kasrah, dia tak boleh ada tanda tanwin, dia tak boleh ada alif lam, dia tak boleh ada huruf khafat, dan dia tak boleh ada huruf qasam. Itu maksud tidak layak bersamanya tanda isim wala dalil fi'li dan tidak layak bersamanya tanda fi'il. Jadi huruf tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il, iaitu tak ada qad, tak ada sin, tak ada saufa, tak ada ta ta'nis dan tak ada dua tanda ni, maka itulah huruf. Contoh dia tak bagi sebab huruf ni senangnya lah macam huruf khafat pun huruf tu. Ambil perkataan huruf je macam fi. Fi. Fi tanda isim kat dia pun tak ada sebab dia tu merupakan huruf khafat dah. Sebelum dia tak ada perkataan tanda isim. Dan sebelum dia tak ada perkataan tanda fi'il. Huruf banyaklah, huruf khafat, huruf istifham. Macam huruf istifham kan macam
Huruf istifham dia contoh hal. Ha, lam. Hal mana adakah? Dekat perkataan hal mana ada tanda isim? Tak ada baris bawah, tak ada baris tanwin, tak ada huruf khafat sebelum tu. Tak ada huruf khafat, huruf qasam. Okey, perkataan hal tak ada qa, tak ada sin, tak ada saufa, tak ada semua. Jadi hal dipanggil huruf istifham, dia huruf. Dengan syarat huruf yang ada makna. Hal, hamzah saja, hamzah. Mana apa? Afala ta'qilun mana apa? Apakah? Jadi hamzah tu panggil hamzah istif. Hamzah Istifham. istifham. Ajar dulu kan, ingat lagi. Tu Ustaz kata ilmu kita ni bersambung-sambung. Kadang-kadang Ustaz nak petik je lepas-lepas tu. Ustaz nak ambil je pelajaran lepas-lepas tu. Jadi tuan-tuan kena ingat. Pelajaran yang lepas-lepas tu Ustaz nak petik-petik je kan. Okay, hamzah dia panggil huruf dia panggil huruf dan dia kategori huruf istifham. Bermaksud adakah? Huruf hamzah saja. Sebab tu dia gabung dengan Al-Quran apa dia? Afala ta'qilun. Tu contoh. Apa maksud dia? Adakah tak terfikir? Afala ta'qilun? Apakah kamu tak fikir? Afala tubsirun? Apa terjemahannya? Apakah kamu tak lihat? Apakah kamu tak lihat? Afala tanzurun? Apakah kamu tak merenung? Betul, masya-Allah. Sajalah Ustaz ambil contoh-contoh Quran sebab memang ala tuju kita kepada Quran. Ustaz tak mau mengaji kaedah nahwu sorab duduk terhenti dekat kaedah nahwu sorab aja. Duduk terleka dekat sini, isim fi'il huruf tanda-tanda isim fi'il huruf apa tu? Tak bawa pergi ke Quran. Jadi macam mana kan kita nak kaedah Quran? Ustaz tak nak macam tu. Ustaz nak kaedah kita mengaji tapi sekali-sekala Ustaz ambil petikan Quran untuk kita tahu hala tuju kita memang ke Quran pun. Afala ta'qilun iaitu apakah kamu tidak kamu memikirkan. Akal akan memikir. Kalau bahasa terjemah lengkap ya, apakah kamu tidak berakal? Atau afala ta'qilun apakah kamu tidak memikirkan? Boleh juga. Jadi hamzah yang depan tu panggil hamzah istifham. Dia kategori huruf. Huruf hamzah tu saja mana ada tanda isim? Mana ada tanda fi'il? Tak ada. Ini tak ada tanda isim fi'il, tak ada. Itu berarti huruf. Huruf apa? Huruf istifham. Apa maksud istifham? Huruf untuk tuntut faham, tuntut tanya. Istifham bermaksud tuntut tanya, tuntut faham. Itu istifham. Jadi nama-nama huruf-huruf dah kena ingat lah. Huruf istifham, huruf taukid, huruf kena ingat benda-benda yang tu. Sebab bila-bila masa saja Ustaz nak petik benda-benda tu lah. Okey. Tadi Ustaz sebut juga afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Kalau Tuhan guna perkataan tubsirun asal daripada perkataan basara ni memberi maksud lihat dengan mata. Basara memberi maksud lihat dengan mata. Sebab tu terjemahan dia afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Maksudnya Allah nak kita lihat dengan mata kita. Lihat segala kejadian alam ini, lihat dan kita mengagungkan kehebatan Allah SWT. Kita sebut subhanallah, tengok langit subhanallah, tengok hujan turun subhanallah, tengok bumi, tengok apa-apa yang ada di bumi subhanallah. Sebab Allah suruh lihat dengan mata. Pandang alam ni dengan pandangan memikir tentang kehebatan Allah, maka dapat pahala. Okey, kita buat bab tafsir. Kemudian tadi contoh juga afala tanzurun. Apakah kamu? Tadi Ustaz dengar terjemahan tadi. Apakah kamu tidak merenung? Apakah kamu tidak merenung? Sebenarnya tanzurun ni asal perkataan nazara. Nazara bermaksud lihat, pandang, memerhati. Cuma bila Tuhan guna perkataan nazara ini memberi maksud pandang dengan mata Hati. Itu perbezaan antara basara dengan nazara.
Maksudnya bila Allah sebut dengan nazara, afala yanzurun. Bermaksud Allah nak kita pandang dengan mata hati kita, hati sanubari kita. Perhati betul-betul, faham betul-betul, ambil pengajaran betul-betul, ambil iktibar. Itu Allah suruh perhati dengan mata hati. Bukan perhati dengan mata, tapi perhati dengan mata hati. Afala tanzurun, apakah kamu tidak perhatikan? Allahu akbar. Di situlah kita dapat kekuatan baca Quran sebenarnya. Yang kita duk cari kekuatan, apa ni, kita nak cari penghayatan, khusyuk dalam baca Quran, di sinilah benda-benda ni lah yang kita nak kena cari ni. Bila baca afala tanzurun, nah habis ma'arif syukur tu, masa tu Allahu akbar, hati kita tu kita ingat tentang kehebatan Quran. Afala tanzurun, apakah kamu tidak perhatikan? Masa bila kita baca ayat tu, kita timbul keinsafan. Allahu akbar. Itu di antaranya. Okay, baik. Jadi huruf adalah perkara yang tidak ada bersama dia tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Jadi contoh-contoh Ustaz dah sebut lah. Itu huruf istifham. Banyak lagi lah huruf lain, banyak lagi. Termasuklah macam amil tu, amil nasab, amil jazam. Amil nasab iaitu kataan yang tugas dia menasabkan perkataan selepas. Macam lan huruf nafi, lan yadriba, lan taf'ala. Lan tu dia panggil huruf Nafi. Tuan sebutan. Wa illamanya ayat Quran Allah kata jika kamu tak mampu untuk buat wa illam taf'al. Bukan. Ada perkataan yang mula dengan lan. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ada kan perkataan lan kan? Walan tarda, dan tidak meredailah. Lan itu panggil lan huruf nafi. Lan huruf nafi. Maksudnya lan tu huruf sebab dia tidak ada tanda isim dan dia tidak ada tanda fi'il. Lan huruf nafi. Apa lagi huruf? An, mana bahawasa, tu huruf. Inna, tu huruf. Dan amil jazam macam lam. Lam yalid, lam huruf lam tu panggil huruf. Huruf yang ada makna lam. Dia nak kenal huruf ni dia sebagai sendi. Dalam bahasa dia panggil kata sendi lah, senang. Dia sebagai nak melengkapkan ayat tu. Bila ada huruf dia akan melengkapkan ayat tu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Huruf lam tu dipanggil melengkapkan ayat tu. Kalau tak ada lam macam mana nak faham? Yalid, yulad, beranak, diperanakkan. Macam mana nak faham? Dia kena ada lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, baru faham. Jadi peranan huruf, tak kira huruf jar ke ataupun disebut sebagai huruf khafat ataupun huruf nafi. Kan huruf nafi kan macam huruf la tu. La bagi huruf nafi. Peranan dia adalah menjelaskan ayat tersebut. Kan? Menjelaskan ayat tersebut. Contoh Allah sebut dalam Quran, la tahzan. La tahzan wala takhaf. Macam tu ayatnya. La takhaf wala tahzan. Macam tu. Innallaha ma'ana. Jangan duka cita, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Bersama dengan kita. Kita. La tahzan. Jangan kamu duka cita. Jangan kamu kecewa. Kan la tu ada la depan. La itu maksudnya huruf. Huruf apa? Huruf nafi. Ada di situ kena pakai nahi. Nahi. Walaupun tulis sama la, tapi diikut kehendak ayat. Ayat tu nak tegah ke nak larang? Kalau tegah, nahi. Kalau larang, Nafi. Nafi. Jadi la tahzan, jangan kamu duka cita, jangan kamu bersedih. Jangan sedih sebab balasan pahala banyak Allah akan berikan pada orang yang berjuang. La tahzan, jangan duka cita, jangan bersedih. Wala takhaf, dan jangan kamu takut. Wala takhaf, dan jangan kamu takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allahu akbar.
Ini ayat itu kalau tuan-tuan buka Quran tak ingat surah apa, dalam tu berkaitan dengan Allah Taala pujuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika mana mereka bersembunyi di gua Thur. Kalau kafir Quraisy tunduk je nampak, tapi Allah Taala tenteramkan Sayyidina Abu Bakar, la takhaf, jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tu baik. Tak apa, itu tafsir. Tuan-tuan ngaji tafsir gabung dengan ilmu nahwu, masya-Allah. Dia panggil orang kata apa? Ilmu ni kalau kita gabung dia jadi cukup rasa. Macam itulah senang. Dia jadi ada apa? Kefahaman yang mantap gitu. Baik. Insya-Allah. Selesai tentang huruf isim fi'il huruf. Okey, habis. Tengok surah habis. Itu kaedah. Tinggal kaedah tu letak tepi. Ustaz, tanya Ustaz. Boleh. Ustaz. Perkataan yaslahu atau ma la yaslahu tu dari apa Ustaz maksudnya? Tidak malas, tidak patut, tidak layak. Tidak patut, tidak layak. Perkataan asal soleh Ustaz ya. Salah. Tidak patut, tidak layak. Bersama huruf itu, bersama kalimah itu, tanda isim ataupun tanda fi'il. Lain daripada ayat soleh ke? Soleh itu lain Ustaz. Yang orang yang soleh itu lain ke? Bukan Lain. maksud lain. Okey. Lain. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Sebab itu kita lebih fokus kepada pengenalan kalimah huruf. Tapi kalau nak urai kepada yang layak, yang soleh yang itu kena urai cara pula. Okey. Seterusnya kita lihat pada surah Takatsur. Baru nak sampai tentang surah Takatsur. Cuba ajar ni highlight kan surah Takatsur. Al-Takatsur. Enam. Kejap. Surah Takatsur. Buat ke macam mana? Ya. Share ke? Share aja. Takatsur, surah At-Takatsur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. 1-2. Surah 1-2. Alhaakumut takatsur, bermaksud kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti. Itu ayat yang pertama. Situ ada perkataan. Siapa tahu alha ni kata apa? Isim ke fi'il ke apa? PM mudhari'. Kalau fi'il mudhari' mana aku? Madi, sorry. Maaf. Fi'il madhi. Telah melalaikan akan kamu. Kita kata fi'il madhi ya. Tapi asal dia berkata apa? Ustaz duk cari puas ke tak jumpa? Kau tuan-tuan boleh bantu? Itu asal dia. Alha. Ustaz cari 3 hari 3 malam tak jumpa. Daha. Alha Ustaz. Alha. Asal dia. Kalau Lam ha ya. Dia maksurah. laha. Ikut kamus Hamzah lam ha alif. Hamzah Mengalih lam ha. perhatian. Alif lam ha. Oh. Ya. Lam ha waw. Jadi alha. Ya, root word dia lah hawaw. Hamzah lam ha ya maksurah. Hamzah tu tambahan kan? Ya, Lam tambah. ha waw yang root word Root dia. word dia. Lam ha Waw. wow lahun. Lam hawu. Lahawa. Lahawa. Lahun minal lahwi wa. Betul lah. Makan dalam satu dalam surah Jumaah kan ada ayat tu yang ujung-ujung tu. Ya. Minal lahwi wa minat tijarah. Kan? Mana dia ayat dia? Lahun. Lahun maknanya lalai. Betul lah? Lalai. Bila alha makna melalaikan. Okey. Dilalaikan. Telah melalaikan. Melalaikan kamu. Okey, tak apa. Jadi kita kena pasti itu kataan fi'il.
Kita kata fi'il, okey selesai fi'il. Berhubung dengan kataan isim dhamir kum. Asal dia kum. Tapi bila nak hidupkan baris kumut. Takat. Jadi at-takatsur itu kata apa? Isim sebab ada alif lam. Lam. Sekarang kita nak kenal mana isim, mana fi'il, mana huruf tu je lah. Ya. Jadi tadi alha tu kita kata fi'il, kum itu isim dhamir bermakna kamu, at-takatsur isim ada alif lam kat depan at-takatsur. Jadi maksudnya kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan. Takatsur ni artinya membanyak-banyakkan atau berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyak harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Boleh tanya Ustaz? Boleh. Takasur ni nama terbitan kan? Bukan, maknanya perkataan asal dia kasir, kasara ke? Kasir. Dan kasir. Mana banyak. Kasir. Banyak. Jadi at-takatsur mana? Membanyakkan. Berlumba-lumba. Takatsur asal daripada perkataan kasir. Kasirun mana banyak. Kasir mana isim sebab kasirun mana banyak. Kasir mana banyak. Lawan dia sedikit. Sedikit bahasa Arab kata apa? Qalil. Qalil. Okey, alhamdulillah boleh tu. Kalau pergi umrah bila-bila tu, orang Arab cakap Arab kata qalil. Sikit. Tapi yang sonaknya bila nak beli apa-apa kat orang Arab, mula-mula dia letak harga kan. Lepas tu orang Melayu ni sikap dia nak minta kurang kan. Nak tawar-menawar. Bila tadinya elok-elok halal, bila kita kurang, dia pun haram. Tadi elok-elok je halal, pun dah haram lah. Sebab apa jadi haram? Sebab dah minta kurang banyak sangat. Orang Melayu tu minta kurang sampai habis modal kawan tu. Baik. Jadi takatsur bermaksud membanyak-banyak atau berlumba-lumba. Dalam bahasa Arab disebut tafakhur bil amwal wal aulad wal rijal. Mana berlumba-lumba dengan memperbanyakkan harta benda dan anak pinak dan pangkat. Itu wal rijal. Wal rijal adalah lelaki. Nak kena urang macam ni, rijal, lelaki. Takkan memperbanyakkan lelaki, maksudnya memperbanyakkan gelaran, memperbanyakkan pangkat. Dia merujuk pada pangkat, pengaruh. Sebab tu Ustaz kata bahasa Arab ni kadang-kadang kataan tu dia apa maksud yang boleh kita sesuaikan dengan maksud. Contoh di sini dia kata at-takatsur ai at-tafakhur bil amwal wal aulad wal rijal. Memperbanyakkan harta benda, memperbanyakkan anak pinak dan memperbanyakkan lelaki. Bukan maksud memperbanyakkan lelaki, memperbanyakkan pengaruh. Rijal ni maksud satu kemegahan, kehebatan, melambangkan kehebatan, kekuatan. Jadi ar-rijal mana pengaruh. Macam tu. Rupanya bahasa Arab ni dia mencairkan pemikiran kita. Dia bagi kita ni fikir apa perkataan yang boleh sesuai dengan maksud itu. Dalam bahasa Arab dia bagi kaedah muradif. Perkataan baru pula dengar. Muradif ni iaitu perkataan dia banyak tapi makna dia satu. Muradif. Perkataan macam-macam jenis sebutan dia tapi makna dia satu. Tak apa. Seterusnya hatta zurtumul maqabir. Hatta ni dia bagi Huruf jar. hatta bukan huruf jar. Kalau kita tengok huruf jar tadi tak ada hatta lah. Hatta tak ada. Dia duduk dalam amin nasab. Penyambung. Dia termasuk kategori huruf tapi dia bukan huruf jar tapi dia bagi huruf nasab. Syaratun. Dia ada tak salah Ustaz ada huruf nasab ada 10. Ada 10 huruf nasab, salah satu dia adalah hatta. Salah satu dia adalah hatta. Hatta mana apa? Hatta? Sehingga. Ada orang nama hatta? Tak ada. Ada. Cikgu Hatta. Dalam grup ni tak ada. Makna sehingga. Wallah alam, makna dia kita nak terjemah macam mana, wallah alam, nak tanya dia lah.
Apa mana apa sebab mana hatta tu? Okey, saya nak cari huruf nasab yang hatta ni. Dia ada 10 semua, ada 10. Jumpa. Jadi dia kata fan nawasibu asyar. Tapi ini tuan-tuan dengar ya. Fan nawasibu asyaratun asya. Amin nasab ni iaitu huruf nasab ada 10. Wahia iaitu an, lan, izan, kan, lamukai, Lam. hatta. Duduk kat situ, hatta. Wal jawabu bil fa. Wow. Au. 10. Nampak jari ustaz dah naik 2 jari ni maknanya habis au ni. Okey. Maksudnya amin nasab ada 10. Yang kita duk baca Quran kita jumpa perkataan ni. An, pernah jumpa tak an dalam Quran? An. Ada. Pernah jumpa tak an dalam Quran? Kata ada ya? Ada tak? Ada. 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 Okey, contoh jangan ustaz tak tanya. Kata ada je. Lan, ada tak lan? Ada. Senang jawab tu kata ada menjawab. Walan sardo. Tu contoh dah boleh keluar lagi. Izan, ada tak izan? Ada. Ada. Izan buat ada. Izan abada. Banyak tu. Izan. Kai, ada tak kai? Ada. Kaifa takfurun. Lam izan. Kata semua ada. Lamukai. Yang ni yang susah sikit ni. Bukan ada perkataan lamukai tu. Dia lam memberi lamukai ni memberi maksud lam bermaksud kerana. Ada lam lil milki. Tadi kita belajar kan pernah saya sebutkan lam lil milki kan. Lam mana milik. Lam mana bagi. Tapi ada lam baris bawah tapi makna kerana. Itu panggil lamukai. Nama dia lamukai. Mukai lah kan. Bunyi macam pelik tak? Lamukai. Bukan. Huruf lam biasa juga. Pelik. Macam mana eja dia tu Ustaz? Ejaan lam, lam alif, lam, sebut lam. Lamukai, lam alif, kemudian mim. Mim. Macam Wow. Jawa- Untuk macam Jawa Ustaz. Macam Jawa. Okey. Okey cukup lam. Lam kaki ke bawah. Jangan sambung. Yang sama. Lam tak asingkan. Asingkan. Mim tu asingkan. Lam alif lepas tu mim saja. Lam. Mim tu dia tak sambung dengan lam alif, dia tak sambung dengan kaf. Dia asing. Okey. Ada. Dak lam tadi lam alif. Lam alif. Okey, mim asing. Tu dia Mim. kai. Kai asing. Jangan sambung dengan mim. Mim tu biar duduk sorang-sorang dia. Betul lah. Betul. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Tu lam mukai. Bunyi macam bahasa Jawa kan. Tapi cuma lam mukai ni maksudnya lam memberi maksud kerana. Bukan makna bagi, bukan makna milik, tapi makna kerana. Contoh dalam kitab Ustaz ni liyuzhiba ankum. Contohnya Quran tu liyuzhiba ankum, kerana menghilangkan daripada kamu. Liyuzhiba ankum, kerana menghilangkan daripada kamu. Itu tak ada terjemah bagi tu. Liyuzhiba, bagi menghilangkan daripada kamu. Tak apa kemas tu makna terjemahan bagi. Kena liyuzhiba ankum, kerana menghilangkan bagi kamu. Adalah ayat sebelum tu apa cerita dia tu. Lam tu panggil lamukai. Kemudian ada lamul juhud. Huruf lam saja ada banyak jenis. Ada lamukai, ada lam linki, ada lamul juhud. Lam juhud. Tulis sikit. Lamul juhud. Lam alif macam tadi. Lam. Ya. Lam, lam alif. Alif. Macam tadi asingkan. Juhud. Mim, lam. Mim. Mim macam tadi. Lam alif lepas tu mim asingkan.
Okey. Tulis al-juhud. Al-juhud. Alif lam Jim, jim. jim, ha, jim, ha, waw, dal. Bukan ha simpun lah. Ha pedas. Al-juhud. Alif lam, jim, ha, waw, dal. Al-juhud. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Kawan-kawan ni boleh tulis insya-Allah. Nama dia lamul juhud. Lamul juhud ni memberi maksud supaya. Bukan makna bagi, bukan makna kerana, tapi makna supaya. Makna supaya. Dalam Quran sebut, maka Allahu liyu'adzibahum. Maka tiadalah Allah SWT itu liyu'adzibahum supaya mengazabkan mereka. Ini tengah-tengah ayat ni, contoh kan. Tidak adalah Allah SWT itu meletakkan sesuatu siksaan, sesuatu ancaman itu, sesuatu penetapan itu liwa'adzibahum supaya mengazabkan mereka. Ini tengah-tengah ayat. Jadi liwa'adzibahum ada huruf lamul juhud kat dia. Tuan-tuan boleh tulis di nota tepi tu. Contoh ni maka Allahu liwa'adzibahum. Lam itu ada panggil lamul juhud, maksud supaya mengazabkan mereka itu. Rupanya lam ada banyak jenis, ada lam diniki, ada lam apa tadi, lam ukai, ada lam juhud. Semua tu kena perhati perlahan-lahan. InsyaAllah. Okey, barulah dah fokus pada hatta. Hatta makna sehingga. Hatta makna sehingga. Sebab tu kalau ngaji Quran, ayat yang panjang-panjang kan, kalau nampak hatta boleh berhenti kat situ. Tapi bila nak ulang balik, ulang hatta. Macam tu bab Quran. Okey, hatta taf'al sehingga kamu buat. Contoh dia hatta taf'al sehingga kamu buat. Okay, ayat di sini. Ayat di sini hatta zurtumul maqabir sehingga kamu masuk kubur. Hatta mana sehingga, zurtumu asal dia zara. Campur dengan tom, itu domir. Jadi hatta zurtumul maqabir sehingga kamu masuk kubur. Allah guna perkataan zara makna ziarah. Rupanya kubur ni bermaksud Ya. okey, kalau kita kaji perkataan ziarah. Ziarah ni lama ke sekejap ziarah? Kita pergi mana-mana contoh. Ini nak pergi mana ni? Pergi ziarah kawan saya sekejap. Ziarah ni makan masa seminggu ke makan masa sekejap? Sekejap. Sekejap. Jadi Allah guna perkataan sekejap, artinya kubur ni lah tempat singgah sekejap ya. Itu memberi pemahaman sekejap. Transit. Transit. Tapi sekejap pun wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita tak tahu sekejap. Jadi masa yang lama ni adalah masa akhirat. Masa alam barzakh, alam kubur adalah masa sekejap sangat. Tapi orang yang tunggu daripada dulu sampai sekarang ni sudah lama tu, itu lama kiraan kita. Di sisi Allah sekejap saja. Sebab tu ada ayat Quran dalam surah apa? Surah Yasin kan surah apa? Man ba'athana min marqadina, atau ayat tu kan? Min marqadina hadza ma atau ayat tu. Ayat tu menggambarkan ahli kubur yang dia terkejut. Dia bila bangun dia jadinya yaumul qiyamah, dia terkejut. Siapa yang gerak kami ni? Siapa yang tu? Dia macam seolah-olah bagi dia siapa yang bangunkan mereka, siapa yang kejutkan mereka. Mana mereka tidur. Mereka ditidurkan oleh Allah. Apa ni? Gambaran Allah Taala tidurkan mereka dan Allah Taala kejutkan mereka untuk dihitung amalan. Jadi Allah Taala beritahu ada di kubur ni seolah macam dikejutkan, dibangunkan. Macam mana ayat tu? Mimma qalina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa. Tu ayat tu lah, ayat tu. Rupanya kubur ni adalah transit, tempat singgahan, dikira masa yang sekejap, yang sebentar. Bukan lama pun. Barzakh bermaksud alam tertahan. Barzakh maksud tertahan. Apa maksud tertahan? Tertahan nak balik ke dunia balik pun tak boleh.
tertahan nak pergi terus ke syurga pun tak boleh lagi. Itu orang tertahan, barzakh. Kalau orang sebut barzakh kan, barzakh. Cuba faham apa makna barzakh. Barzakh makna tertahan. Tertahan nak balik ke dunia, nak sambung amalan tak boleh. Tak boleh dah, sekat tu je kamu amal. Nak baca Quran tak boleh dah, sekat tu je. Nak ngaji nahu dengan Ustaz Rahim tak boleh dah, sekat tu contoh kan. Itu contoh lah kan. Jangan takut pula Ustaz dengar macam ni. Maksudnya amalan kita tak boleh sambung dah, sekat tu je. Bila dah berada di barzah, sekat tu je. Kemudian bila dah amal banyak, ketaatan banyak, Allah pun redha dengan ketaatan yang dilakukan, amalan soleh banyak. Adakah terus masuk syurga? Tak lagi. Belum masuk lagi. Ditahan di situ seketika. Itu panggil barzakh. Dengan nikmat-nikmat yang Allah bagilah, bagi orang yang soleh Allah bagi nikmat, bagi orang yang taleh, orang yang derhaka Allah bagi azab. Wallahu a'lam, kita tak tahu macam mana keadaan. Kita minta Allah Taala selamatkan kita insya-Allah. Okey. Jadi Allah guna perkataan zur mana ziarah, sebab kubur boleh masuk tempat ziarah singgahan sekejap. Maqabir ini boleh masuk tempat. Maqabir isim makan. Maqabir. Sehingga kamu masuk kubur, itulah. Kalla, jangan sekali-kali. Kalla, ni huruf. Jangan sekali-kali. Nafi lah. Kalla, jangan sekali-kali bersikap demikian. Bersikap apa? Bersikapmu yang atas tadi tu. Bersikap. Masa dah lebih dah rupanya. Ustaz ambil lah 3 minit. 3 minit. Boleh 3 minit lagi Boleh insya-Allah. Kadang-kadang kita tak perasan masa lebih. 3 minit ni, kita izin. Okay, kalau mana jangan sekali-kali bersikap demikian, saufa ta'lamu, dah jumpa dah tanda fi'il kita ngaji tadi. Betul tak? Ya. Itu kata ilmu kita bersambung-sambung. Bila bersambung tu, ketika jumpa bersambung lah. Jangan lupa selupa-lupanya. Bila kita ngaji ni, kita kena ingat, pernah ngaji ni. Saufa ni tanda fi'il, Ustaz Rahim dah beritahu dah, tanda fi'il. Jadi kita ingat, saufa memberi maksud, apa Ustaz kata tadi? Memberi maksud masa yang jauh. Future. Itulah di akhir nanti. Kalla, jangan sekali-kali bersikap demikian, iaitu bersikap dilalaikan dengan sebab memperbanyak, berlumba-lumba, memperbanyakkan harta benda, anak pinak dan juga berlumba nak pangkat kemegahan dan sebagainya. Jangan sekali-kali itu. Saufa ta'lamun, selagi kamu akan mengetahui. Bila kamu mengetahui itu? Di akhir nanti kamu akan tahu bagaimana tentang perincian yang Allah akan tanya satu persatu tentang harta benda. Tentang macam-macam lah Allah akan rinci satu persatu. Allahu Akbar. 2 kali diulang. Kalla saufa ta'lamun, saufa itu adalah tanda fi'il, ta'lamun itu adalah fi'il. Saufa memberi maksud masa yang jauh, itulah akhirat. Ta'lamun itu fi'il mudhari', ada ta dan ada wa dengan nun di belakang, memberi maksud jamak. Itu jamak muzakkar salim. Kenapa kata jamak muzakkar salim? Sebab kalau buang waw dengan nun, dia masih kekal kataan asal, huruf asal. Ada ain lam mim. Ada ain lam. Itu makna muzakkar salim. Lelaki, muzakkar makna lelaki, salim yang sejahtera. Bukan maksud lelaki yang badan hebat-hebat, sadu-sadu. Bukan begitu. Maksudnya, kalimah muzakkar salim, kalimah itu dia selamat, sejahtera daripada huruf asal. Huruf asal dia tak tergugat kalau kita buang waw dengan nun. Buang waw dengan nun masih ada huruf asal, iaitu ain lam mim. Ta tu mudhari', ta tambah. Jadi ain lam mim ada lagi, tak ada masalah. Kalau muannas salim pula sama juga. Buang alif dengan ta di ujung masih ada perkataan asal. Muslimat, muslimati. Buang alif dengan ta di ujung ada perkataan salimah. Salimah mana? Serah. Salimah ni mana apa salimah? Salimah. Salimah. Selamat. Kita ni agama apa? Kita agama apa? Islam. Sejahtera. Sejahtera.
Islam, salimah, asal perkataan Selamat. salimah ni mana apa? Selamat. Selamat, sejahtera ataupun Selamat Islam. selamat, sejahtera ataupun memberi maksud Bahagia. Peace. memberi maksud serah. Salimah mana serah? Serah. Islam mana menyerah diri. Kan? Islam maksudnya apa? Menyerah diri. Menyerah diri kepada Allah secara mutlak. Tidak ada apa-apa syarat. Kita serah diri kepada Allah. Bila kita kata kita ni Islam, Allah kata syahadah. Allah kata sembahyang, puasa dan seterusnya. Itu orang yang Islam, orang yang serah diri. Jadi muslimati buang alih dengan ta. Kemudian ada kataan salimah, mana serah. Ada perkataan asal. Sebab tu nama dia jamak muannas salim. Dia masih ada huruf asal. Selamat. Ada beri maksud selamat, ada beri maksud menyerah diri. Itu. Wallahu a'lam. Cukuplah, lebih masalah. Tuan-tuan ada banyak urusan lagi kan? Wallahu a'lam. Akan datang kita sambung ayat yang keempat. Jadi pepatah Arab saya sebut pada qalilan. Sabar. Lupa dah. Qalilan. Jabar. Fasara. Fasara jabar. Tak ingat juga. Esok kena ingat. Qalilan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi Bukit. jadi ingat tak bukit je. Okey, baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat sikit kefahaman. Lan la tashkurun. Baik, alhamdulillah. Okey, yang baik itu daripada Allah, yang kurang lemah salah silap tu daripada saya sendiri. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, dan saya doakan tuan-tuan puan adalah orang yang terpilih untuk memahami bahasa Arab, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa dosa muslimat ya Allah. Ya Allah, kami bukakanlah pintu hati kami ya Allah, bukakanlah pintu hati kami ya Allah, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Amin. Memahami bahasa Arab ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesungguhan pada hati kami ya Allah, berikanlah kesungguhan pada hati kami ya Allah untuk mengkaji dan mempelajari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah. Baik.